الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيدا، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، القائل صلى الله عليه وآله وسلم: الله ما أجلسكم إلا ذاك، قالوا الله ما أجلسنا إلا ذاك. Bismillahirrahmanirrahim. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau yang bersabda, Allah yang sudah memilih kita duduk di majlis yang seperti ini, Allah yang sudah memilih kita duduk di majlis yang sungguh dengan keberkahan ini. لما أراد الله في قضائه القديم أن يخلق خلقا لهذه الأرض من بني آدم، قالت الملائكة: أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء. Manakala Allah Subhanahu wa taala pada zaman dahulu, pada zaman azali, ketika Allah Subhanahu wa taala ingin menciptakan makhluk sebagai khalifah di atas muka bumi ini, maka para malaikat mengatakan kepada Allah Subhanahu wa taala, wahai ya Tuhanku, apakah engkau ingin menciptakan orang-orang yang akan berbuat kefasikan di atas bumi ini? Maka Allah Subhanahu wa taala menjawab, inni a'lamu ma la ta'lamun, bahwasanya aku lebih mengetahui apa yang tidak kalian ketahui. فكان الحوار الذي دار بين الملائكة وبين المولى جل ذكره كلما أقام هذا الإنسان شعيرة من شعائر دين الله وأقام حكما من أحكام الله، قال الله تعالى للملائكة: انظروا إلى هؤلاء ألستهلسوا هؤلاء هم الذين قلتم عنهم أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء. Maka hiwar percakapan yang terjadi di antara malaikat dan Allah Subhanahu wa taala, yang mana para malaikat mengatakan kepada Allah, apakah engkau menciptakan makhluk di atas muka bumi ini yang mana mereka akan berbuat kefasikan di atas bumi ini? Maka ketika itu Allah Subhanahu wa taala akan menjawab, aku lebih mengetahui apa yang tidak engkau ketahui. Maka Allah Subhanahu wa taala akan memperlihatkan kepada para malaikat majlis-majlis yang seperti ini. Wahai para malaikat, apakah engkau tidak melihat di bumi manusia-manusia yang duduk di majlis zikir yang mana mereka berbuat kebaikan di atas muka bumi ini? وفي ذات يوم خرج النبي صلى الله عليه وآله وسلم على أصحابه فوجدهم يذكرون الله تعالى، وفي رواية يصلون على النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فقال لهم النبي صلى الله عليه وآله وسلم: ما أجلسكم. Pada suatu hari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam keluar dan bertemu dengan para sahabat, dan baginda melihat para sahabat mereka duduk berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Di dalam satu riwayat yang lain, para sahabat duduk berselawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu baginda bertanya kepada para sahabat, apa yang membuat kalian berkumpul di tempat ini? فقال لهم النبي صلى الله عليه وآله وسلم: الله ما أجلسكم إلا ذاك، قالوا والله ما أجلسنا إلا هذا الأمر، جلسنا فقط نذكر الله ونصلي عليه. Maka baginda sendiri yang menjawab, apa yang buat kalian duduk di tempat ini? Maka baginda sendiri menjawab, maka wahai para sahabat, kalian duduk di tempat ini melainkan hanya berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, melainkan hanya bersalawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. ثم قال لهم: والله ما استحلفتكم تهمة لكم، ولكنه نزل علي جبريل وأخبرني أن الله يباهي بكم الملائكة.
Maka Rasulullah SAW ketika itu menyampaikan kepada para sahabat, wahai para sahabatku, para malaikat turun ketika kalian duduk berzikir, dan mereka mengepakkan sayapnya. Qala ama wallahi ana lam astahlifkum walakin hakadha qulna jarat sunnatullah ma'al malaikah anna bani adam idha qamu sya'iratan min sya'airillah قال الله للملائكة أهؤلاء الذين قلتم عنهم فالنبي صلى الله عليه وآله وسلم لما نزل عليه جبريل خرج أراد أن يبشر أصحابه بهذا الفضل العظيم. Maka begitulah Rasulullah SAW ketika melihat para sahabat duduk dan berzikir pada Allah Subhanahu Wa Taala. Rasulullah SAW memberi kabar gembira kepada para sahabat, mengatakan yang bahwa malaikat turun dari langit dan membentangkan sayapnya di atas mereka para sahabat yang sedang duduk berzikir kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ini adalah merupakan suatu kelebihan, merupakan suatu keagungan yang Allah berikan kepada umat manusia. Maka ketika para malaikat mengatakan, ketika bercakap dengan Allah Subhanahu Wa Taala, ketika mengatakan manusia ini di atas muka bumi ini hanya berbuat kefasikan, hanya berbuat sesuatu kerusakan, maka Allah Subhanahu Wa Taala menunjukkan kepada orang-orang yang duduk di majlis zikir, fadl al-dzikr fi jama'ah 'ala al-dzikr al-munfarid 'azim. Kelebihan berzikir secara berjamaah dibandingkan dengan berzikir secara sendirian, ini kelebihannya sangat luar biasa. Wa kam ja'at al-ahadits allati tahathuna 'ala adh-dhikri fi jama'ah. Betapa banyak hadis-hadis yang datang dari Rasulullah SAW yang menganjurkan kita berzikir secara berjamaah. Wa aqallu al-jama'ati ithnan. Dan sekurang-kurangnya jamaah adalah terdiri dari 2 orang. فهذا الصحابي يقول لصاحبه دعنا نؤمن بربنا ساعة. Maka ada salah seorang sahabat datang mengatakan, biarkanlah kami duduk di sini dan mengingat kepada Allah Subhanahu Wa Taala sebentar. وقد ورد في صحيحي البخاري ومسلم عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في الحديث المشهور إن لله ملائكة سياحين يلتمسون حلق الذكر. Di dalam kitab Sahih Muslim yang diriwayatkan oleh Abi Hurairah radhiyallahu an, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda bahwasanya Allah Subhanahu Wa Taala mempunyai malaikat, menciptakan malaikat yang mana malaikat ini tugasnya adalah pergi mengelilingi dunia, pergi mengelilingi, mencari halakah-halakah majlis-majlis zikir yang seperti ini. Yani malaika khalaqahumullah wa ja'ala wazifatahum faqat yanzuruna aina hiya hilaq adh-dhikr fayadhhabuna wa yattajihuna ilaiha. Ini malaikat yang Allah ciptakan, tugasnya tidak ada lain selain hanya mencari majlis-majlis zikir yang seperti ini yang berada di atas muka bumi. فإذا وجدوا قوما يذكرون الله تعالى قالوا تنادوا هلموا كل واحد ينادي الآخر هذه هي بغيتنا وهذه هي حاجتنا وهذه هي وظيفتنا فكل واحد منهم ينادي الآخر تنادوا هلموا إلى حاجتكم. Maka ketika malaikat ini menemukan sebuah majlis zikir di atas muka bumi, maka malaikat ini akan memanggil seluruh malaikat yang lain, ayo ke sini semuanya, ini ada majlis zikir yang mana di majlis ini mereka menyebut nama Allah Subhanahu Wa Taala. Maka para malaikat ketika itu berkumpul di sebuah majlis zikir tersebut. Qala fayahaffunahum biajnahatihim ila as-sama'i ad-dunya. Maka para malaikat yang sudah berkumpul di majlis zikir tersebut, mereka membentangkan sayap mereka semua. Min kathratil malaika malak fawqa malak ila as-sama'. Saking banyaknya para malaikat yang berkumpul di majlis zikir tersebut sehingga penuh malaikat sampai tingkat bumi, karena bertindih-tindihnya para malaikat sehingga sampai ke langit. فيسألهم ربهم وهو أعلم بهم ما يقول عبادي.
Maka Allah Subhanahu wa taala menanyakan kepada para malaikat, padahal Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui, akan tapi Allah Subhanahu wa taala menanyakan para malaikat, apa yang dilakukan oleh hambaku? اسمعوا إلى هذا الذكر الذي يقوله هؤلاء الناس في حلقتهم. Maka para malaikat menjawab, kami mendengar zikir. يعني أنا أتكلم اسمعوا إلى جواب الملائكة ما هو هذا من الذكر. Syekh menyampaikan, coba kita lihat apa yang dijawab oleh malaikat ketika malaikat menemukan majelis zikir di bumi ini. الذكر الذي يقول هؤلاء الناس في هذه الحلقة، zikir yang mana zikir itu diucapkan oleh orang yang berada di suatu majelis yang berada di bumi ini. قال يسبحونك ويحمدونك ويكبرونك ويهللونك. Mereka orang-orang yang berada di majelis tersebut bertasbih kepadamu wahai Allah, mereka bertakbir kepadamu wahai Allah, mereka mengucapkan tahlil kepadamu. يعني هؤلاء الجماعة الذين يجلسون في الحلقة يقولون سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. Artinya orang-orang yang berada di majlis tersebut mereka menyebut subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. فيقول الله تعالى هؤلاء الذين يذكرون بهذا الذكر ما يريدون. Maka Allah Subhanahu wa taala mengatakan, mereka-mereka yang berada di majlis zikir tersebut berzikir dengan zikir demikian, apa yang mereka inginkan? فتقول الملائكة يريدون جنتك. Maka para malaikat menjawab, orang-orang yang sedang berzikir tersebut menginginkan surgamu. فيقول الله تعالى وهل يستعيذون من شيء. Maka Allah Subhanahu wa taala mengatakan para malaikat, apakah mereka sudah mempersiapkan dirinya dengan sesuatu? فتقول ويستعيذون من نارك. Maka para malaikat menjawab, mereka meminta perlindungan dari api, dari nerakamu wahai Allah. فيقول الله تعالى للملائكة إكراما لهذا المجلس أشهدكم يا ملائكة أني غفرت لهم. Maka Allah Subhanahu wa taala mengatakan kepada malaikat ketika itu, wahai para malaikat, kalian menjadi saksi yang bahwa orang-orang yang berada di majlis من الذاكرين وليس من أصحاب المجلس، إنما جاء مرة فرأى في هذا المجلس حاجة فأراد أن يقضي حاجته عند أحد هؤلاء الناس، فقال الله تعالى هم القوم لا يشقى بهم جليسهم. Maka ada salah satu dari para malaikat mengatakan kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak kami lihat kepada tujuan dia datang ke majlis tersebut, yang penting dia hadir ke majlis zikir tersebut, maka Allah Subhanahu wa taala tetap akan menganggap dia sebagai ahli majlis tersebut dan Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni dosanya. فما رأيكم نكرر هذه الكلمات التسبيح والتهليل في هذا المجلس حتى نفوز بهذه البشارات؟ Lalu bagaimana pendapat kalian semua kalau seandainya kita duduk di majlis yang seperti ini, selalu setiap hari kita mengulang-ulang kalimat zikir subhanallah walhamdulillah dan lain sebagainya, bagaimana keagungan, bagaimana kelebihan yang akan kita dapati? Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. 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 ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم.
اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وعلى أصحاب سيدنا محمد وعلى أنصار سيدنا محمد وعلى أزواج سيدنا محمد وعلى ذرية سيدنا محمد وسلم تسليما كثيرا. المقصود من هذه المجالس عندما يستفيد العبد أي فائدة في هذا المجلس، المقصود أنه ينقل هذه الفائدة إلى بيته. Maka tujuan dari majelis-majelis yang seperti ini, ketika seseorang hadir di sini dan mengambil faedah yang ada di majelis ini, maka seharusnya dia mengambil faedah tersebut dan membawa pulang ke rumahnya. هذا المجلس قلنا تحفه الملائكة إلى السماء، فهو مجلس ملتصق بالسماء ونوره ملتصق بالأرض ونوره في السماء. Ini majelis sebagaimana yang sudah kami katakan, majelis yang mana majelis tersebut dinaungi oleh malaikat, sampai malaikat bertingginya sampai ke langit dunia. Ini majelis tempatnya berada di bumi, akan tetapi cahayanya terbentang sampai ke langit. فعندما تنقل الفوائد التي تسمعها في المجلس إلى البيت، يكون المجلس الذي ذلك المجلس يتصل نوره بهذا البيت الذي نقل إليه هذا الذكر وهذه الفوائد. Maka ketika kita hadir ke majlis ini, kemudian kita mendengar faedah, dan faedah tersebut kita ambil, kita bawa pulang ke rumah, sebagaimana cahaya yang ada di majlis ini sampai tembus ke bumi, sampai tembus ke langit, begitu pula faedah yang kita bawa pulang ke rumah. Maka faedah tersebut akan bercahaya sampai juga ke langit. فيكون نورا متصلا. Maka cahaya tersebut akan bersambung, yang mana cahaya yang berada di majlis dengan cahaya faedah yang sudah kita bawa pulang ke rumah. فنسأل الله تعالى أن يعيننا على ذكره وشكره وحسن عبادته، وأن ينور بيوتنا ومنازلنا وأماكننا، وأن ينورنا ظاهرا وباطنا في لطف وعافية وسلامة. وجزاكم الله خير على إقامة هذه المجالس، وإن كانت مجالس صغيرة لكن الصغير يكبر، وأول السيل قطرة، والعبرة ليست بكبرة المجلس ولا بصغر المجلس، العبرة بما يحصل في هذا المجلس من الرحمات ومن المغفرة ومن الأنوار. Saya mendoakan supaya majelis-majelis yang seperti ini terus berkekalan, terus ada, dan semoga kita semua dapat mengambil manfaat daripada majelis-majelis yang seperti ini. Dan terima kasih banyak kepada sahibul majlis, orang yang mendirikan majlis ini, karena dengan adanya majlis yang seperti ini, maka cahaya ilmu akan terus ada. النبي ما كان معه، كان مع السيدة خديجة وسيدنا علي وسيدنا زيد وسيدنا أبو بكر. بعد ذلك دار الأرقم بن أبي الأرقم مع 12 نفر كانوا يجتمعون ويتدارسون ما ينزل من الوحي. وبعد ذلك من هذا البيت الصغير ومن هؤلاء النفر القلة خرج الشعاع وخرج النور وأضاء المشرق والمغرب. Majelis yang seperti ini pada awalnya memang dimulai dengan sedikit, dimulai dengan beberapa orang, sebagaimana coba kita lihat فاتح الجامعة على خيرات الدنيا والآخرة، أن الله عز وجل يبارك في هذه المجالس، يبارك في أخينا، يبارك في الحاضرين، ويجعل هذه المجالس وهذه الأذكار يعني بركة ظاهرة وباطنة، يرفع الله عز وجل بها البلاء، ويرفع الله عز وجل بها ما يحل بهذه الأمة من الفقر ومن التعاسة ومن الهموم والغموم ومن المؤامرات التي عليها، وأن يقبلنا على ما فينا وهو عنا راض في لطف وعافية وسلامة. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. آمين. الفاتحة.